Lah. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim, back again to another video analysis chapter 1109. Padahal dah lama dah tak buat video analysis ni, tapi sebabkan aku rasa chapter kali ni memang best and kita baru cuti, so aku tak nak miss lah macam video-video sebelum ni. So kita buat selagi mana kita mampu. And content yang untuk analysis ni aku dah ready awal, aku dah share pun dekat Telegram. So siapa yang belum baca boleh baca, ataupun lagi better dah buat video ni, tengok video je. Mungkin aku akan tambah benda-benda lain secara spontan dan sebagainya. So tengoklah sampai habis. Untuk chapter 1109 ni aku rasa boleh bahagi kepada 4 atau 5 poin yang menarik lah. Contohnya poin yang pertama yang aku nak cover kat sini tentang cover story. Sebab akhirnya setelah sekian lama menunggu, cover story pun muncul kembali. Penat aku duk tengok cover-cover request ni sebab aku nak cover story. Okay, the last cover story yang kita tengok adalah cover daripada Ark Walker Island. Iaitu kita dapat tengok situasi orang kata Jerma pada waktu itu. Kita dapat tengok lah macam mana diorang keluar daripada Walker Island, macam mana orang kata Josh bertembung dengan si siapa tu, dengan Caesar. Lepas tu kita dapat tengok sedikit flashback secara ringkas lah tentang Max punya kumpulan. Lepas tu kita dapat tengok Blackbeard pergi datang serang Walker Island dan sebagainya lah. So itu macam post Walker Island punya situation lah. Tapi sekarang ni sebab kita dah habis Ark Wano, so kita akan dapat benda yang macam tu lah, benda-benda yang berkait dengan Wano. Contohnya starting ni ambil kau. Ini adalah benda yang sangat-sangat menarik. Sebab last Onigashima ni kita nampak dia dekat atas, berdekatan dengan Flower Capital. Entah macam mana sekarang dia boleh berada dekat Old Wano, Wano yang lama, Wano yang asal, Wano 800 tahun yang lalu. And Oda masih belum bagi tahu lagi lah tajuk untuk kata cover story ni. Sebab kebanyakannya cover story dia memang ada tajuk dia. Yang ni belum tahu lagi. Tapi yang pasti aku harap panjang lah macam sebelum ni, and kita dapat tengok banyak lah perkara yang berkenaan dengan ni. Lagi-lagi mana tahu tiba-tiba Oda nak tunjuk Pluton kat sini ke apa benda kan. So memang excited gila lah. Even kalau nak fikir pasal teori pun boleh je sebenarnya, tapi bagi aku masih terlalu awal. Sebab again kita belum tahu tajuk dia lagi. Aku rasa kita kena tunjuk tajuk dia dulu, tentang apa, and kita nak tengok dulu Oda nak bawa kita pergi ke mana. Sebab kita jangan lupa yang antara satu lagi perkara yang sangat-sangat hangat dekat Wano ni adalah tentang Yamato, which is daripada awal Yamato kemunculan dia tak habis nak keluar lah, nak ikut Luffy lah benda lah, tunggu Luffy dah lama lah benda lah bila hari kata hari yang sepatutnya dia keluar daripada Wano tu, hari itu jugalah dia decide untuk stay, which is kita boleh faham lah kan. Ramai orang kecewa, ramai orang marah, tapi kita boleh faham yang bila Master Rokugyu serang tu memang orang macam Yamato diperlukan lah untuk tolong defend Wano sebagainya. Tapi still lah kan, still lah kita masih ada lah orang, termasuk aku ni marah Yamato boleh join Luffy and the gang, at least for the final voyage, macam ala final voyage ke benda. So tapi tak apa, mungkin kita akan nampak Yamato dekat cover story kan. Dia jalan ni, dia katakan dia nak jalan tengok Wano semua pusing-pusing lah. Dia dah tu dia makan Takayoshi ke benda, pusing-pusing sana sini, dua lepak-lepak sana sini, berkenalan dengan semua orang ke benda. Itu kita tak tahu lah kan. Tapi tak apa, itu kita hold dulu. Mungkin juga kita akan dapat tengok apa sebenarnya berlaku dekat Big Mom dan juga Kaido. Sebab diorang basically tertanam dekat area situ juga, tak berjauhan dengan Old Wano ni. So mungkin kita akan dapat cerita pasal diorang. Banyak sebenarnya kalau kita boleh fikir yang ada potensi benda-benda yang kita tak dapat ataupun kita tertanya dekat Onigashima pula, dekat Wano ni. Mungkin Oda akan bagi jawapan, mungkin Oda akan tunjuk dekat cover story. Nombor 2 adalah tentang the death of Vegapunk. Ini kita nak kata confirm pun susah juga, sebab belum ada. Yang ada sekarang daripada sudut visual, which is satu, kita ada heart monitor tu kan, jantung punya monitor tu yang memang sebelum ni nampak dia bergerak, lepas tu dia jadi flat. Siap ada extra bunyi lagi lah. Ada apa, dia punya sound effect tu macam beep 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 macam tu kan. So kalau kita dari sudut visual nampak macam Vegapunk dah matilah. Tapi daripada sudut teks belum lagi ada yang kata Vegapunk dah mati. Ingat tak macam Shaka dulu, Pythagoras memang dah cakap dia orang mati. Untuk Vegapunk ni, Stella ni belum ada cakap lagi. Even narrator pun tak ada cakap apa-apa tentang ni. Dia for now kita memang boleh cakap dia mati, tapi potensi untuk dia hidup tu bagi aku ada. Okay, kenapa? Sebab macam apa yang aku dah tulis kat sini, yang aku dah share dekat Telegram. Satu benda yang menarik tentang Vegapunk ni, dia adalah orang yang genius. Boleh kata, bukan boleh kata, memang dia kata paling genius lah dalam cerita One Piece ni basically. Okay, kau bayangkan dia boleh pisahkan otak daripada badan dia untuk simpan dekat Paracols, and dia dah create clone 6 yang lain. Diri dia 6 yang lain. Macam kau buat Kagebushi no Jutsu,
tapi ni versi yang lebih realistik sebab basically memang wujud terus, which is benda tu dah menunjukkan dia memang dah jadi kata master in cloning. Kita tahu dalam cloning ni dalam cerita One Piece agak famous lah, especially starting dekat Jerma, sebab askar-askar Jerma semua tu clone kan. And now bila kita sampai ke Egghead ni, kita dapat tahu pula yang Vegapunk dah banyak buat clone. Contohnya Stussy, which is one of the perfect clone. Tak cukup dengan tu, dia berjaya buat Seraphim. Ini antara benda yang paling gila sekali sebab Seraphim adalah pengganti Shishibukai, which is dia create Shishibukai dia sendiri. Diorang tak boleh nak kawal Shishibukai original, so diorang create Shishibukai sendiri. Yang bukan Shishibukai ni bukan pasal create tu saja, tambah pula lagi diberikan dengan Devil Fruit yang menarik. So itu clone, tambah lagi clone Devil Fruit, clone orang, clone Devil Fruit. So kalau cakap pasal clone ni, memang Vegapunk dah master lah. Macam Pacifista jugalah kan, macam Kuma kan, tu lagi lah banyak dah dia clone dan sebagainya kan. Itu yang sampai keluar teori orang kata mana tu Vegapunk ada buat clone Stella dia sendiri. Tapi kalau dia clone Stella dia sendiri pun aku rasa macam tak ada lah apa sangat, sebab ibarat macam dia clone ada satellite, lebih kurang macam tu je lah kan. Cuma kita kena ingat ada satu area dekat Egghead ni yang dia orang ada buat body parts kan. Mana tahu dia orang boleh tukar body Vegapunk tu ke apa benda. Ya, kalau dia dah boleh cabut kepala dia dah macam barang, mana tu body dia pun dia boleh tukar ke apa benda. Tak tahu, kita belasah je cakap kat sini kan. Which is ayat lagi best, mana tahu dia dah jumpa cara untuk cheating death kan. So tak tahulah, kita tengok macam mana. Tapi macam mana pun bagi aku benda ni bukanlah satu benda yang rumit, sebab mati ataupun tidak Stella ni, Dr. Vegapunk ni, dia tetap ada satellite yang lain kan. So macam kita cakap tadi lah, kalau dia clone diri dia lain pun tak kisahlah dia, sebab satellite dia tetap dia juga. Cuma bukan yang original lah kan, tapi tetap berkongsi otak yang sama dan sebagainya. Sebab itulah yang sebenarnya yang penting adalah dekat label face tu, which is Punk Record. Terletaknya Punk Record sebab kat situlah otak dia terjaga, tersimpan. So kalau otak tu hancur, otak tu dihapuskan, bagi aku itulah tandanya yang Vegapunk ni memang dah lenyap daripada dunia ni. Sekalipun Stella mati, bagi aku satellite dia yang lain masih boleh teruskan. Tak kisahlah impian dia ke apa benda ke semua, diorang masih boleh teruskan. Sebab satellite ni wujud hanya untuk memudahkan lagi kerja Vegapunk sebenarnya kan. Sebab masa awal-awal sebelum dia ada satellite ni, kita dapat tengok kan daripada flashback Kuma, dia terlalu banyak benda dia nak buat. Nak makan lah, nak berak lah, nak exercise lah, itulah. So diri dia seorang tak cukup, sebab tu dia kena pisahkan diri dia kepada beberapa satellite. So setiap satellite tu ada role dia kan. So bagi aku, sekalipun kalau Stella yang betul mati tak ada masalah, sebab otak dia tetap yang paling penting. Otak dia yang synchronize dengan semua orang, orang berkongsi otak yang sama. So kalau Stella tak ada, satellite lain masih boleh teruskan kan. Mungkin orang boleh create lagi satellite yang banyak kan. So macam takkan habis, Vegapunk takkan mati, takkan hilang daripada dunia. Tapi kalau otak dia tu hancur dan sebagainya, dan itu sebenarnya masalah utama. So awal-awal tu aku risau jugalah kan pasal Vegapunk, pasal Stella. Tapi bila aku fikir balik, no, bukan Vegapunk yang patut kita risau, otak dia tu. Kenapa? Sebab otak dia tu sekarang ni jadi masalah. Sebabnya itu dah jadi benda yang paling wanted sekarang ni. Yang membawa kita kepada point nombor 3, iaitu label face ni. Ini adalah tempat yang paling wanted, lebih wanted daripada apa-apa wanted yang ada. Contohnya Dragon memang wanted gila, tapi aku rasa sekarang ni label face ni lebih wanted daripada Dragon. Even Roger yang ada bounty yang paling besar sekarang ni, yang kita tahu untuk wanted punya bounty, label face ni kalau dia ada bounty, aku rasa lebih besar nilai daripada Dragon, daripada Roger, sorry. Kenapa? Sebab tempat ni sekarang memang dah mencabar WG. Macam mana Dragon dan juga RA isytihar perang dengan WG, label face ni, Egghead ni, Vegapunk ni, secara letak langsung memang sama juga. Dah isytihar perang, dah nak dah isytihar gaduh, dah memang kata nak kantoi kan lah, nak sebarkan satu rahsia yang WG langsung tak nak orang tahu. Sebab rahsia ataupun information yang Vegapunk nak leak ni bukanlah satu information atau rahsia biasa-biasa. Ini adalah satu information yang menyebabkan genocide berlaku dekat Pulau Ohara, menyebabkan kematian beramai-ramai dekat Pulau Ohara. Sampai yang sekarang ni pula kita tengok kan, Kizaru turun, Satan turun sampai 20 kapal, 9 Vice Admiral, semua datang ke Egghead sebabkan benda yang sama, sebabkan information tu. Itu orang pergi serang tu sebabkan Vegapunk ada information, bukan pasal Vegapunk nak keluarkan information tu. Bila Vegapunk bagi tahu dia nak keluarkan pula information tu, tak cukup satu grocery, dia panggil lagi 4. Betapa kritikalnya situasi tu sekarang ni disebabkan information tu kan. And kita pun tahu, macam Vegapunk sendiri cakap lah kan, sebab tu dia cakap awal-awal dekat Dragon,
aku akan mati. Kenapa? Sebabkan information tu, information ni memang haram dan memang akan dihukum mati kalau kantoi dengan WG. Sebab memang dia tak benarkan sesiapa belajar pasal benda ni dan sebagainya, kan? Sebab apa? Sebab orang memang takut. Nama pun Void Century. Okey, diorang tak nak Void Century ni punya reality pula, history diketahui oleh orang ramai. Sebab tu dia Void Century. Maksudnya history yang hilang. Okey, ini berkait dengan situasi yang berlaku 900 tahun yang lalu lah, yang berkenaan dengan Ancient Kingdom, berkenaan dengan Joy Boy dan sebagainya. Ada benda yang kita tak tahu. Tapi itulah sebabkan adanya poneglyph, thanks to Kosoki Wano yang buat poneglyph, thanks to tak tahulah siapa, kalau ikutkan teori kononnya Lily yang sebarkan poneglyph sebagainya, tak kisahlah. So disebabkan poneglyph yang scattered, yang bersepah kat seluruh dunia ni, itulah yang menjadi yang kata satu-satunya kata sumber untuk pihak-pihak tertentu mengkaji. Contohnya orang-orang kat O'Hara lah, kan, Profesor Clover sebagainya, untuk mengkaji dan mendapatkan balik sejarah yang dah hilang ni, sejarah yang cuba disorokkan, kan. And secara ringkasnya, walaupun O'Hara dah belajar, dah tahu, tapi disebabkan diorang semua dihapuskan. Tapi diorang sempat tinggalkan buku-buku, diorang campak semua kan dalam tasik ke benda semua tu, sempat buang semua tu. So walaupun tempat tu dah hancur, masih ada lagi peninggalan yang selamat, yang which is masa Vegapunk datang ke O'Hara, kan ada giant-giant semua selamatkan tempat tu kan. Jaguar di Seoul, Hazruddin dan sebagainya, diorang bawa semua peninggalan-peninggalan yang selamat ni daripada O'Hara ni, bawa pergi ke pergi ke Elbaf. Mungkin poneglyph yang ada dekat O'Hara tu pun diorang bawa, sebab poneglyph ni dia undestructible. Dia dibuat daripada bahan yang memang tak boleh dihancurkan. Memang hebat, memang powerful. So mungkin giant kan besar kan, so mungkin dengan poneglyph tu pun diorang bawa pergi ke Elbaf dan sebagainya. So terjagalah semua benda kat situ. And Vegapunk pun datang kat situ. Vegapunk dah belajar kan, macam mana dia cerita kat Robin semua benda. Dia dah belajar lah semua benda. Dia dah dia dah research segala apa benda yang peninggalan O'Hara ni yang disempat. Of course lah, peninggalan O'Hara tu dah belajar. And dengan genius dia lagi, mungkin dia pandai lagi, dia fikir benda lain, cari lagi benda lain kan. So whatever it is, dia ada benda tu. Dia bukan kosong. Dia ada pengetahuan tu. So itulah benda yang bahaya, benda yang kata akan menjadi punca kepada kematian dia sekarang ni dan sebagainya lah. Tapi itulah, and disebabkan dia tahu kan dia nak mati, so dia pandai lah. Dia tak jadi macam O'Hara lah. O'Hara dulu tak sempat nak cakap, kena tembak kan, pom dengan bom semua benda, Buster Call semua benda. Tapi Vegapunk dia dah ready. Yelah, benda dah ada, benda dah pernah berlaku kan. Dia tahu, aku mesti Marine semua, WG semua akan datang nak tangkap aku, mungkin diorang akan bunuh aku dan sebagainya. So kita ready awal-awal kan, buat video recording. Macam video recording ni pun macam spontan lah kalau kita tengok daripada chapter 109 ni, macam spontan gila kan. Vegapunk terus nak cakap terus nak cakap benda. Nasib Shaka kacau, kau nak buat apa Vegapunk kan? Sabarlah, kalau kau nak cerita benda ni, kita kena ada time frame. Kenapa? Sebab kalau kau terus cakap, itulah nanti Shaka cakap kan, nanti bukan semua orang ready. Macam kita lah, kita tengah lepak-lepak, main game semua benda kan, tiba-tiba ada information keluar, berita mengejut keluar, kau pun tak ready kan. Kau entah tengah berak ke benda, tengah makan ke benda kan, tengah mandi ke benda, kau tak ready, tiba-tiba information tu dah berjalan, lepas tu tak tahu dah habis. Kau pun macam, apa benda yang berlaku kan, tak tahu. Lepas tu nanti WG ke benda, berita-berita luar ke, agensi luar pergi alter cerita tu, pergi fitnah, tukar, terbalikkan cerita tu, apa benda yang Vegapunk cuba nak sampaikan kan. Sebab apa lah, mesti dah diorang nak cover semua benda kan. Sebab tu Shaka cakap, kita relax, kita kena ada time frame, kita kena ada masa, bagi masa untuk orang ready. Okay, ready daripada sudut nak dengar benda tu daripada telinga diorang sendiri kan. So daripada sejam, sebab lama sangat, tukar jadi 10 minit. Sebab sejam bahaya lah, nanti kan world government dapat cut ke semua benda kan. So diorang bagi masa 10 minit untuk semua orang ready nak dengar pengumuman yang Vegapunk nak buat. 10 minit untuk diorang ready, kalau ada transponder Den Mushi yang boleh tunjuk video sebagainya kan, semua benda ready semua tu, supaya diorang boleh nampak and dengar dengan mata dan telinga diorang sendiri. So benda tu legit kan? Tak perlu tunggu daripada berita-berita orang lain ke apa benda, nanti lain cerita dia. So 10 minit masa yang ada untuk diorang kata nak keluarkan cerita tu sebelum kena intercept daripada Coruscant dan sebagainya. Masalahnya cukup ke 10 minit ni? Kalau ikutkan sebenarnya cukup je, kalau Saturn tak main tipu lah.
Kan kalau dia seorang je handle dengan Kizaru, boleh lah lagi. Walaupun Luffy struggle juga lawan dengan dia, tapi still lah boleh delay kan, boleh kacau-kacau lagi. Tapi member dah tak relax, member dah koyak gila. Yalah mungkin risau kena marah dengan ilmu ke benda kalau information ni semua terkeluar. Dah top priority ni, masalah paling besar ni kan. So memang lah, apa lagi Saturn dengan teknik dia, summoning dia, mak pam, dia bawa keluar terus lagi. Apa, bawa datang lagi 4-4 Gorosei daripada Marijoa punya jauh kan, boleh terbang, entah macam mana, lagi hebat daripada Kuma punya teleportasi Popo Fruit dia. Pam, sampai sekelip mata dekat Egghead. Bagi aku inilah momen yang paling menarik sekali yang dekat chapter 1109. Something yang new, something new kat One Piece. And aku pun ada terfikir jugalah kan, adakah ini kelebihan yang Saturn ada? Adakah dia je yang boleh buat summoning ni kan? Ataupun yang lain ni pun boleh buat juga summoning ni, cuma macam mungkin kena trigger dia daripada Saturn lah, sebab Saturn ada kat Egghead. So bila Saturn trigger benda tu, yang lain ni pun boleh teleport ke situ kan. Ataupun mungkin itu memang kelebihan Saturn tu sendirilah kan, yang ada kelebihan tertentu macam teleportasi dan sebagainya. Ini taklah penting mana, cuma menarik lah untuk apa kata, untuk kita fikirkan, nak tengok jawapan dia macam mana kan. So bagi aku benda ni best lah. And satu lagi benda yang best adalah benda ni memang ada vibes dia menik lah. Ada vibe setan ni semua, benda devil semua dia, which is dia balik kepada apa yang awal aku cakap. Aku rasa yang memang setan ni adalah setan. Aku tak rasa dia ni adalah manusia biasa. Kita tengok mata dia pun memang setan tu. So aku tak terkejut kalau diorang ni betul-betul jadi setan, keluar-keluar. Kita tahu devil fruit, kalau diorang betul ada devil fruit, mungkin devil fruit diorang memang setan. Tapi itulah, devil fruit memang setan. So devil fruit, setan apa lagi aku tak tahu. Banyak tu kita cakap setan sekarang ni. Tapi yang pasti aku rasa diorang memang bukan manusia. Aku rasa diorang ni memang setan. Mungkin kuasa diorang ni ilmu yang bagi ke, I don't know lah kan. Dah jadi macam isekai punya cerita lah pula kan. Tapi yang pasti ni memang seram gila lah. Ini momen yang sangat-sangat seram bagi aku. And kalau Oda masih nak buat dengan cara yang sama, macam mana dia keluarkan Saturn, bam, tiba-tiba jadi setan labah-labah besar, mungkin kita dapat tengok Gorosei yang sama. Sebab kita tahu Gorosei ni semua ada form diorang yang tersendiri juga. Macam mana kita tengok masa Sabo kena attack dekat Marijoa sebelum ni kan, diorang semua bertukar jadi satu form yang pelik. Masa tu ada cuma bagi siluet je. So kat sini bila dia dah tarik semua kat sini, of course lah kita kena dapat tengok semua rupa-rupa setan, which is laju gila. Kita ingatkan benda ni akan jadi step by step. And first kita tengok Saturn, mungkin lepas ni 2 orang, lepas tu 3 orang. Tak tahu lah, tapi yang tahu Oda bagi semua terus, babe. Oda bagi semua terus kat sini. So selain daripada rupa diorang akan tengok, aku harap Oda tunjuk lah, kalau betul diorang devil fruit, please bagi tahu devil fruit apa kan. Bagilah tahu bangsa diorang ni apa benda. Aku malas lah nak fikir, bagi je terus. Aku tak sabar lah kan. Sebab nak tahu ada diorang ni setan ke apa benda kan. Benda ni memang devil fruit ke benda. Kita risau. Kita tahu yokai, diorang ni adalah kata daripada sudut yokai, Japanese myth dan sebagainya kan. So mungkin itu memang dia kan. So form yang diorang menyamar tu adalah form manusia kan. Bukan manusia jadi setan, tapi sebenarnya setan jadi manusia kan. So aku nak tahu benda tu. So itu ya, excited tu kan. Tapi sebab ialah orang pun dah ramai buat teori kan. Orang set dah dapat boleh agak dah. Ini kalau si siapa Jupiter ni muka dia macam ni, ni si apa Mars ni muka dia macam ni, ni si Nus Juro ni muka dia macam ni. Sampai orang dah boleh fikir dah diorang ni sama macam yokai-yokai yang ada kan. Tapi tak apalah, aku just nak Oda bagi confirmation je. And satu lagi benda yang menarik, bila 5 Gorosei dah turun, aku terfikir macam mana Oda nak buat keadaan dekat Egghead ni kan. Macam sebab okey, katakanlah diorang tak berjaya nak stop Luffy, sebab kau bayangkan yang 5 orang Gorosei ni nak kena hadap Luffy seorang tu satu. And sebelah dia, kiri dan kanan dia pastinya Dorian juga berogi. Sebab Dorian berogi tak jauh, nak sampai dah. So 3 orang je yang diorang nak kena hadap. Diorang 5 orang. Aku rasa benda ni tak sepatutnya jadi masalah. So tapi kalau diorang tak berjaya, takkan diorang ni nampak macam noob gila kan. Sebab kan diorang ni Gorosei kan, which is the leader of the world dan sebagainya kan, anak buah ilmu sebagainya. So kita fikir diorang ni mestilah powerful or something like that kan, walaupun diorang semua dah tua. Tapi kalau diorang tak berjaya, memang nampak macam lemah lah. Lain lah kalau depan dia tu ada Shanks, ada Yonko yang lain. So iyalah kan. Tapi come on lah, Luffy dan juga Dorian berogi. Bukan nak merendahkan Dori berogi dan juga Luffy, tapi takkanlah 5 orang tak dapat lawan dengan 3 orang kan. So macam pelik juga. So itu yang aku buat. Aku terfikir, adakah Big Shot yang lain akan keluar, macam nama-nama yang besar macam Shanks ke Dragon. Macam penat juga cakap pasal Dragon kan. Tapi manalah tahu Shanks pun bukan jauh pun, dekat Egghead je. Dekat Egghead, dekat above je.
sebelah je nak bagi hit. Kalau sedangkan Dorian Broggie pun boleh datang cepat. Ini kan pula Shank. Kita tahu dia laju gila kan, kapal tu pun laju gila. Masa dekat Marineford pun semua orang terkejut, macam mana Shark dia ni boleh tiba-tiba daripada New World tiba-tiba boleh sampai kat Marineford kan. So daripada buff nak pergi ke lagi lah dekat. So mana tahu Shank boleh muncul. Even Dragon pun macam aku tak tahulah kan, penat juga cakap pasal Dragon kan. Tapi mana tahu dia angin kan, tiba-tiba dengan kelajuan angin 500,000 km benda aku tak tahu. Sampai tiba-tiba keluar puting beliung kat tengah-tengah tu, kilat keluar Thunderbird besar, Gorosei berlawan kan. Mana tu bapak dengan anak backup semua benda kan. Mana tahu bawa gempak kan. Ataupun mungkin Dragon tak datang hit, tapi Dragon ni oh shit dapat tahu yang tak tahulah macam mana kan. Mana tahu dia fikir macam oh shit Gorosei semua kat hit dah, ini peluang pergi serang mana jual. Mana tahu. Tapi secara pun orang akan lawan dengan God's Knight kan. Tapi tu lantak kan. Cuma itulah back semula ke situasi hit ni. Kalau Dragon tak dapat speed 500,000 km sejam pun mana tahu Vegapunk ada apa, ada bagi Dragon pintu ajaib macam pintu Doraemon ke apa benda. Sebab awal-awal kemunculan Vegapunk dia ada main dengan teleportasi kot, main dengan macam teleportation, tiba dia keluar dekat badan giant semua benda kan. Mana tu memang dia boleh panggil Dragon datang, tiba-tiba Dragon cepat tahu kan. Tapi kalau dia keluar sebagai Thunderbolt lagi best. Kalau 5 Gorosei ni, kalau kita cakap pasal 5 Gorosei ni berjaya hancurkan Lebo Face, berjaya stopkan information tu, memang tak perlulah campuran tangan orang lain ni. Memang agak obvious lah dia boleh kalahkan Dorian Broggie dan juga Luffy kan. Cuma tu lah kesian lah orang awam semua dia kan, dah penat-penat 10 minit prepare last life cancel kan, koyak juga kan. Tapi aku rasa memikirkan sekarang kita dah kat final saga, so mungkin tak ada masalah pun untuk kita tahu, ataupun memang berjaya news dia keluar untuk kita tahu tentang sejarah dunia sebagainya kan. Macam masa tu macam Gorosei semua macam oh shit kita tak berjaya kan, habislah perang semua dah start mana tahu inilah dia punca perang dunia sebagainya kan. Kita tahu benda ni sangat complicated, sangat complicated, tapi best. Mana tahu juga dalam keadaan-keadaan macam Dorian Broggie korbankan diri diorang, Luffy go, biar kita orang yang lawan Gorosei 5 orang kan. So diorang 2 lawan, diorang stall selama 10 minit. Tapi saat akhir tu macam 5, 4, 3, 2, 1 Dorian Broggie mati kan. Gorosei pun menang tapi dah terlambat. Mana tahu macam tu kan. Luffy yang lain semua dah naik kapal lah, dah jauh sampai dengar berita. Mana tahu cerita dia, situasi dia macam tu. Aku tak tahu, complicated kan. Memang complicated. Satu benda yang aku perasan yang aku lupa nak cakap, tapi ni pendek je lah dekat Telegram, adalah tentang cara macam mana Gorosei communicate, macam mana Saturn boleh communicate dengan 4 Gorosei yang lain dekat Marijua tu kan. Sebab kita tak nampak diorang guna Dendemushi. Cuma itulah aku terfikir, adakah diorang guna telepati, which is mungkin diorang ni connect to each other. Sebab diorang ada kuasa yang pelik-pelik kan. Mungkin diorang setan semua benda, mungkin diorang connect through Imu ke apa benda kan. Imu is the orang kata main source, main transmitter ke apa benda, aku tak tahu. Tapi aku terfikir satu benda, kalau kita tengok benda ni non-canon lah, sebab benda ni dekat live action. Kalau korang tengok dekat live action, diorang ada transponder snail yang kecil tu kan, macam airpods. macam airpods macam benda ni yang kecil ni kan, macam ni diorang ada transponder snail yang macam ni. So mungkin Satan pakai benda tu lah kot. Sebab tu Satan boleh cakap dengan yang lain, cuma kita tak nampak. Tapi benda ni menarik untuk difikirkan. Aku tak adalah fikir jauh lagi, tapi bagi aku benda tu menarik. Antara memang dia pakai Dendemushi yang kecil tu, ataupun memang dia orang ada telepati. Tapi dua-dua ni bagi aku tak mengejutkan lah. Sebab kita tahu memang dah ada Dendemushi versi airport, cuma tak di canonkan lagi. And memang bukanlah benda yang pelik untuk diorang nak ada ability untuk telepati sesama diorang, sebab diorang memang pelik kan. Tapi tu je lah tambahannya. So itu saja untuk 1109 guys. Minggu ni cuti, so kita tunggulah next week 1110. 1110 tak apa benda yang berlaku aku tak tahu, tapi yang pasti memang menarik for sure akan jadi another chapter, banger chapter. Aku tak tahulah, for now DC memang semua chapter memang gila-gila hype lah kan. Aku macam tapi yang pasti aku satu je lagi harapan aku, tolonglah guys jangan nak tengok spoiler. Try lah, percayalah cakap aku, kalau korang baca chapter without baca spoiler, korang akan kepuasan memang tahap maksimum lah. Memang gila-gila lah. Tapi kalau korang nak juga baca spoiler, ikut korang. Tapi janganlah share. Tu je, jangan share, jangan bersembang. Baca dah, diam, cukup. That's it guys. Okay. Tak payah nak sembang-sembang, tak payah nak cerita-cerita, tak payah nak buat video pun sebenarnya. Mengagut semua benda ni. Kita nak enjoy. Dah bagi kita satu cerita yang best, kita enjoy lah. Kenapa nak kena spoil untuk semua orang? Kan. So itu je lah. Bagi aku spoiler ni kena diam-diam.
Itu je. Tapi ikut korang lah kan. Aku just nak bagi, aku kata nak bagi idea supaya korang boleh enjoy cerita dengan lebih menarik lah. Tapi itu sajalah, tak nak cakap lebih-lebih kan, nanti orang marah pula kan. Okay, so thank you guys for watching my video. That's all. Jangan lupa untuk tekan button like, jangan lupa button share dan juga subscribe sekiranya belum. Nama saya Pim daripada Life of Pim. See you guys on the next video. Assalamualaikum.